Bertemu kembali Rentasan Berita edisi 838 bersama saya Zawati Yusof dan antara paparan utama. Cemerlangkah Kerajaan Perikatan Nasional. Potong barisan, jangan ugut whistleblower. Warga Kuala Lumpur terkilan. Atas dasar apakah rakyat harus bertawakal? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Institut Darul Ihsan atau IDE telah menjalankan survey berhubung mood rakyat Malaysia setahun pemerintahan Perikatan Nasional secara dalam talian pada 19 hingga 28 Februari 2021 yang lalu. Survey tersebut melibatkan 8,352 orang responden seluruh negara semenanjung, Sabah dan Sarawak menurut laman web rasmi IDE. Ringkasan dapatan dimuat naik dalam satu kenyataan bertajuk Mood Rakyat 01, pilihan terbaik buat Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Apakah hasil dapatan survey berkenaan? Berdasarkan keputusan survey IDE itu, hanya 19% memilih Muhyiddin Yassin kekal sebagai Perdana Menteri hingga tempoh parlimen tamat. Majoriti responden 46% memilih untuk beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri kerana kehilangan sokongan majoriti. Sementara 29% pula berpandangan beliau wajar membubarkan parlimen dan mengadakan pilihan raya umum ke-15. Hanya 2% sahaja yang menyokong untuk meneruskan perisytiharan darurat untuk terus berkuasa. Menurut IDE, berdasarkan analisis mikro melibatkan umur dan juga kaum, survey mendapati pandangan tersebut adalah menyeluruh antara kategori umur mereka yang layak mengundi daripada 21 tahun sehingga 66 tahun ke atas. Keputusan yang sama juga merentas kaum melibatkan Melayu, Cina, India, Bumiputera Sabah, Bumiputera Sarawak dan lain-lain. Sudah tentu pimpinan Perikatan Nasional dan penyokong mereka tidak percaya hasil survey tersebut kerana IDE merupakan badan pemikir yang dibiayai oleh Kerajaan Negeri Selangor yang ditubuhkan pada tahun 2015. Ini kerana pemimpin Perikatan Nasional berkokok kuat bahawa selama setahun ini mereka sangat cemerlang menyelamatkan Islam, Melayu dan juga negara. Selaras dengan prinsip Jom Channel yang adil, mari kita menyorot kembali apa kata pengarah eksekutif Ilham Center, Hisamuddin Bakar, dalam temu bualnya bersama Sinar Harian pada 3 Februari lalu sebelum survey IDE dijalankan. Semasa diminta memberi skor dari skala 1 hingga 10, Hisamuddin hanya dapat memberi 4.0 sahaja. Beliau memberi alasan bahawa dalam segi politik, Perikatan Nasional tidak stabil susulan tekanan dan ugutan daripada komponen gabungan itu sendiri, iaitu UMNO. Ketidakstabilan politik ini menjejaskan prestasi ekonomi Perikatan Nasional. Kerajaan tidak memberi keyakinan kepada pelabur yang keluar dari negara. Muhyiddin juga gagal kerana naratif beliau kini tidak lagi berkesan. Sebelum itu, Hisamuddin berkata Menteri-Menteri Perikatan Nasional tidak belajar daripada pengalaman pertama kepada anggota pentadbiran untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0, pengajaran dan pembelajaran di rumah atau PDPR kerana tidak dirancang dengan teliti. Kata Hisamuddin, Menteri sering flip-flop dan tidak berlaku integrasi di antara kementerian. Masing-masing dilihat bekerja secara solo. Beliau mengambil contoh Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba yang tidak kelihatan dan hanya bergantung kepada Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah. Mengulas mengenai indeks persepsi rasuah yang merudum, Hisamuddin berpendapat kerajaan gagal mematikan persepsi awam bahawa tidak berlaku rundingan terus dalam pemberian kontrak. Akibatnya, persepsi awam melihat banyak rasuah masih berleluasa. Hisamuddin berkata naratif kerajaan Melayu Islam juga gagal kerana isu yang dekat dengan Islam seperti LGBT, pemandu mabuk masih juga berlaku. Kematian ahli bomba Muhammad Adib masih juga tidak terbela. Jadi di mana dikatakan pentadbiran yang cemerlang itu, pendakwah Abid Yu dan aktivis sosial Rosli Din boleh ke hulu dan ke hilir membantu rakyat yang sengsara. Kenapa tidak pentadbiran Perikatan Nasional? Adakah kerja-kerja kebajikan ini sudah diswastakan kepada pihak NGO seperti yang didukung oleh Abid Yu dan Rosli Din?
Inilah dia kerajaan yang kita ada sekarang, tuan-tuan. Kalau kalian masih kata bahawa kerajaan Perikatan Nasional cemerlang selama setahun ini, mungkin pihak Dewan Bahasa dan Pustaka perlu mengubah makna perkataan cemerlang itu. Esko Kerajaan Negeri Kelantan Dr. Izzani Hussein dilaporkan mendesak Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengambil tindakan sewajarnya terhadap kaki tangannya yang mendedahkan isu potong barisan pemberian vaksin COVID-19. Kementerian Kesihatan seharusnya memperkuatkan sistem pentadbiran mereka dan mengambil tindakan kepada kaki tangan yang mungkin lalai sedikit dari peraturan serta prosedur yang sepatutnya, kata beliau seperti dipetik Sinar Harian. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Negeri Kelantan itu berkata, wujudnya penularan tersebut memberi kesan kepada imej baik kerajaan negeri sedangkan tidak pernah wujud pun sebarang gesaan mahupun potong barisan. Dilaporkan Izzani akan membuat laporan polis untuk menafikan perkara tersebut selain mahu pihak berkuasa menyiasat perkara berkenaan dengan lebih lanjut. Terdahulu seorang petugas KKM mendakwa pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan SUK meminta KKM memberikan 200 dos suntikan vaksin COVID-19 untuk negeri itu. Pendedahan whistleblower itu dipanjangkan oleh Dr. Perunding dan ahli nefrologi Dr. Rafidah Abdullah menerusi Twitter @Rafidah72. Berbeza dengan exco kerajaan yang mahu terus menghukum whistleblower, Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bado memberi amaran kepada pihak yang terbabit bahawa ia satu kesalahan sebagai satu bentuk penyelewengan dan tindakan sewajarnya boleh diambil terhadap mereka. Sekiranya berlaku seperti mana didakwa, kita minta laporkan kepada pihak polis. Mungkin ada penyelewengan di satu-satu pihak dan ia boleh jadi satu kesalahan jenayah, katanya dipetik beberapa media. Bagaimanapun, dakwaan tersebut telah berjaya membuat Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba yang selama ini hilang dari radar keluar dan memberi amaran bahawa individu yang memotong giliran untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 bakal berdepan kompaun dan tindakan undang-undang. Dia berkata mereka yang tidak bertanggungjawab itu akan didakwa mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Mereka cuba halang atau bantutkan usaha imunisasi, katanya dalam satu kenyataan. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin pula berkata bilangan tersebut sangat kecil. Mereka cuba masuk dan dapat tetapi kes sangat kecil. Kita sudah selesaikan masalah ini serta keluarkan mereka daripada senarai penerima, katanya. Menurut beliau, satu jawatan kuasa kecil bagi meneliti senarai penerima mengikut kategori telah ditubuhkan. Jom channel mohon jangan ugut whistleblower. Mereka merupakan sebahagian daripada unsur yang menghidupkan demokrasi itu sendiri. Ini kerana whistleblower datang dari fragmen kegagalan pihak pentadbiran. Fragmen ini tiada ruang untuk menyuarakan rungutan yang menjadi kegusaran ahli masyarakat. Bukan mudah bagi whistleblower untuk mengambil risiko dan keluar memberi maklumat. Mereka hanya mampu berteriak di alam maya dengan harapan ada pihak yang prihatin dan mengambil maklum. Pihak itu hadir dalam sosok Dr. Rafidah Abdullah yang berani mendedahkan rungutan whistleblower tersebut menerusi ciapannya di Twitter. Menggunakan kuasa untuk mengugut whistleblower hanya akan menimbulkan persepsi yang lebih buruk bahawa pihak berkuasa mahu menyembunyikan kesalahan yang telah dilakukan. Ugutan sedemikian boleh menghakis kepercayaan rakyat dalam usaha frontliners yang kini bertarung dengan pandemik COVID-19. Sedangkan Khairi Jamaluddin mengakuinya walaupun katanya ia sangat kecil. Namun jangan sampai rosak susu sebelanga akibat perbuatan nila yang setitik. Sungguh, pemimpin politik mungkin tidak terkesan kerana masih boleh bercuti selama 55 hari untuk bertemu keluarga di luar negara. Program imunisasi hendaklah dijalankan dengan telus dan saksama. Titik. Mana beras dan bakul makanan untuk warga Kuala Lumpur? Demikian soalan yang diajukan oleh 9 ahli parlimen Pakatan Harapan di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 1 Mac lalu. Mereka membangkitkan perutusan Perdana Menteri bersama Pendahari Wilayah yang berjanji untuk menyumbangkan 5,750 kampit beras secara percuma setiap minggu kepada penduduk dari kumpulan B40 di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Melalui program My Beras at Wilayah, akan mula menyumbangkan 5,750 kampit beras secara percuma setiap minggu kepada penduduk dari kumpulan keluarga B40 di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan bermula pada hari ini. Menurut mereka, janji tersebut hanya indah khabar daripada rupa. Sehingga hari ini rakyat dibiarkan tertanya-tanya bagaimana beras tersebut diagihkan kepada mereka, bagaimana penduduk boleh memohon dan kepada siapa mereka boleh membuat permohonan.
Adakah agihan beras ini dibuat oleh lantikan politik Kerajaan Perikatan Nasional sehingga menyebabkan bantuan itu tidak sampai kepada mereka yang sepatutnya menerima? Soal mereka dalam satu kenyataan. Ahli Parlimen juga berkata selain beras, program bakul makanan berupa pemberian barang makanan keperluan yang bernilai RM100 bagi setiap isi rumah melibatkan peruntukan RM50 juta melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sehingga kini kelihatan tidak berjalan seperti yang dirancang. Ujar mereka pengisytiharan darurat sudah memasuki bulan ketiga, namun rakyat masih tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan bakul makanan seperti yang dijanjikan Kerajaan Perikatan Nasional. Justru mereka mahu Kerajaan Perikatan Nasional mengotakkan janji mereka. Kami menggesa Kerajaan Perikatan Nasional memaklumkan dengan jelas bagaimanakah mekanisme pemberian beras dan pengagihan bakul makanan JKM dilaksanakan, tegas mereka. Kumpulan ahli parlimen tersebut juga mengingatkan bahawa sebarang kelewatan dalam tindakan pengagihan bantuan tersebut akan menjejaskan keadaan rakyat yang semakin hari semakin terjejas akibat pandemik COVID-19. Ahli parlimen yang membuat rayuan tersebut ialah Tak Kowai dari Ceras, Fong Kuilun Bukit Bintang, Teresa Kok Seputih, Tan Yi Kiu Wang Semaju, Lim Lip Eng Kepong, Fahmi Fazil Lembah Pantai, Nik Nazmi Nik Ahmad Setiawangsa, P. Prabakaran Batu dan Hanah Yuh dari Segambut. Dua ahli parlimen wilayah persekutuan telah menjadi pengkhianat iaitu Datuk Seri Rina Harun Titiwangsa dan Datuk Kamaruddin Jaafar Bandar Tun Razak. Rina Harun adalah Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat di bawah bidang kuasa kementerian berkenaan. Sementara Rina sibuk menjadi model pakaian, Kamaruddin pula hilang dari radar. Untuk rekod timbalan Rina ialah ahli Parlimen PAS Rantau Panjang, Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof. Takkan Kerajaan Perikatan Nasional sudah kehabisan wang? Ketika membentang Belanjawan 2021, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata, kerajaan memutuskan Belanjawan 2021 adalah belanjawan yang mengembang atau expansionary. Sehubungan itu, jumlah perbelanjaan bagi tahun 2021 adalah perbelanjaan terbesar dalam sejarah berjumlah RM322.5 bilion. Katanya ia digarap berasaskan unjuran kutipan hasil kerajaan bagi tahun 2021 yang dijangka meningkat kepada RM236.9 bilion, lebih tinggi berbanding RM227.3 bilion pada tahun 2020. Jadi sekarang macam mana? Janji yang tidak seberapa kepada warga Kuala Lumpur berbanding dengan peruntukan untuk menjenamakan semula Jabatan Hal Ehwal Khas JCOM sebanyak lebih RM80 juta itu pun gagal ditunaikan. Justru tidak hairan apabila 9 ahli parlimen itu tidak teruja dengan laporan prestasi Kerajaan Perikatan Nasional yang kini begitu mengagumi diri mereka sendiri. Malaysia tidak perlukan kad laporan prestasi Kerajaan Perikatan Nasional yang digambarkan indah khabar daripada rupa dan hanya cuma sedap dibaca sedangkan rakyat tidak langsung merasai kesannya, kata mereka. Jom channel bersetuju dengan pandangan 9 ahli parlimen wilayah persekutuan itu bahawa parlimen harus bersidang supaya wakil rakyat boleh mendapatkan jawapan untuk persoalan berhubung dengan janji yang ditabur oleh Perdana Menteri tebuk atap ini. Dalam satu hantaran di Facebook Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, kita mesti melakukan sesuatu perkara dengan tekun, bersungguh-sungguh dan penuh ikhtiar. Kemudian berdoa dan bertawakallah kepada Allah. Buah kepada tawakal ialah redha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jom channel tidak tahu kepada siapa ditujukan ayat tersebut. Tetapi ayat Tuan Ibrahim ini amat dangkal memandangkan dapatan survey oleh Institut Darul Ihsan atau IDE yang baru saja keluar menyebut bahawa 46% daripada 8,352 responden memilih agar Tan Sri Muhyiddin Yassin meletak jawatan sebagai Perdana Menteri. Sebelum itu, rakyat dikejutkan dengan berita seorang timbalan menteri bercuti selama 55 hari di New Zealand di zaman Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Seorang menteri perempuan pula sempat mencantikkan tubuhnya dan bergambar umpama model di pejabatnya sendiri. Apakah rakyat harus bertawakal dan redha dengan semua itu? Rakyat hanya nampak dengan jelas rakan dalam kabinet yang Tuan Ibrahim sendiri menjadi anggotanya sebenarnya tidak diperlukan. Pengarah Komunikasi Amanah Melaka Jamzuri Ardani berkata, Perdana Menteri telah melakukan kezaliman kepada rakyat Malaysia kerana menggaji seseorang bagi menjawat jawatan yang tidak perlu dengan menggunakan wang rakyat.
bukan seorang, bukan dua orang, tetapi cukup ramai yang digaji dengan wang rakyat, sedang jawatan-jawatan tersebut tiada sebarang keperluan dan manfaat kepada rakyat dan negara. Dulu-dulu lebay selalu baca ayat Quran, jangan cenderung kepada kezaliman, nanti disambar api neraka. Mungkin mereka dah lupa ayat itu, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Jika Pakatan Harapan tidak menang semasa pilihan raya umum ke-14 dahulu, siapakah yang akan terus membawa tabung haji ke gaung kemusnahan? Kini tabung haji berjaya diselamatkan. Alhamdulillah, untuk 2019 hibah ialah 3.05%. Tanda pemulihan mula nampak, dan untuk 2020 3.1% seperti diumumkan. Menyaksikan peningkatan, ujar Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof. Beliau semasa menjadi Menteri Hal Ehwal Agama di Jabatan Perdana Menteri telah difitnah menjual hotel tabung haji. Hanya si hati busuk dan pendeki dengan kejayaan ini yang terus menabur fitnah dan seronok diulang oleh penyebar murahan di media sosial. Alhamdulillah, peningkatan pendeposit membuktikan fitnah dan pembohongan makan diri sendiri sehingga membakar ke dalam perut-perut mereka menjadi api, tegas Mujahid. Sebaliknya, Perikatan Nasional gagal menegakkan kerajaan Melayu Islam. Slogan Buy Muslim First BMF entah ke mana, ia menjadi Buy Masjid First. Menurut Pertubuhan Pertolongan Wanita WAO, kes keganasan rumah tangga meningkat dengan ketara sepanjang pelaksanaan PKP sejak 2020. Warga Kuala Lumpur pula terpinga-pinga menunggu beras dan barangan yang dijanjikan Muhyiddin semasa menyambut Hari Wilayah. Itulah sebahagian daripada kezaliman pemimpin Perikatan Nasional yang akan disambar api neraka, dan kezaliman itu tidak dapat ditutup dengan berdoa dan bertawakal kepada Allah. Kini kita ditimpa bencana COVID-19 yang kemudiannya membawa musibah kemerosotan ekonomi, hilang pekerjaan, menjadi miskin dan ada yang menjadi muflis. Semuanya akibat kegagalan kerajaan dalam menangani bencana itu. Justru sukar bagi rakyat untuk reda dengan rampasan kuasa yang turut disertai oleh PAS, sebuah parti yang mengaku memperjuangkan Islam. Lebih-lebih lagi PAS mempunyai pilihan sebelum bertindak menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan dahulu. Malangnya PAS memilih untuk bersama dengan gerombolan yang zalim. Nasihat timbalan Presiden PAS itu ibarat mencurah garam pada luka rakyat yang hak mereka dinafikan untuk mendapat kerajaan yang telah mereka pilih, dan kini terus dinafikan untuk mendengar rungutan mereka dibawa ke parlimen kerana ia telah digantung. Mengapa timbalan Presiden PAS ini susah sangat nak faham? Berhentilah menunggang agama. Rakyat tahu apa yang kalian lakukan kerana rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel, layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Terus menjaga SOP, sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi.